TV KPM. Didik TV KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takutkan kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang menerima pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Luqman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 1, iaitu ilmu cahaya kehidupan bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Nur Hafizah Mat Isa, merupakan guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat Hakim. Terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan kita juga dipahamkan bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustazah? Ya, betul Hakim. Baik. Jadi sebelum kita nak berkenalan dengan murid-murid, kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Bukhari yang sudi bersama dengan kita. Jadi Ustazah, bolehkah Ustazah perkenalkan murid-murid kepada kami? Silakan. Terima kasih Hakim. Di dalam talian sekarang ini secara Google Meet terdapat 4 murid daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Semuanya adalah murid tingkatan 1. Jadi Ustazah perkenalkan seorang demi seorang, bermula daripada atas di sebelah kanan. Yang pertama sekali, Muhammad Idrak Hatim bin Hafizan. Okey, lambai sedikit. Okey. Seterusnya yang kedua, Sadiq Al-Amin Shah bin Izwan Shah. Hai Sadiq. Okay, yang ketiga, Nurul Iman binti Muhammad Rizwan. Dan yang terakhir, Nur Akilah Farihah binti Adnan. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik. Jadi Ustazah, ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick yang kita lakonkan sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ustazah.
Okay, dalam ayat yang dibacakan oleh Ustazah dan juga terjemahan oleh Hakim tadi, ada satu persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada kita. Allah tanya dalam ayat, di hujung ayat itu Allah tanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maksudnya Allah tanya kita, sama ke orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jadi jawapannya Hakim, tentulah tidak sama. Tidak sama. Jadi tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan itulah yang akan kita belajar pada hari ini berkaitan dengan ilmu bidang akhlak tingkatan 1, iaitu ilmu cahaya kehidupan. Okey, baik. Seterusnya Ustazah. Okey. Jadi untuk bahagian pertama ini kita kena tahu dulu apakah kewajipan dalam menuntut ilmu. Okay, jadi matlamat utama kehidupan manusia ialah keimanan kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Dan setiap amalan yang kita lakukan itu perlulah didasari dengan ilmu. Maka kita diwajibkan mendalami ilmu pengetahuan. Jadi semua perkara-perkara baik yang kita buat mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, akan sesatlah kita. Jadi perlunya ilmu dalam setiap tindakan kita. Dan ini bertepatan dengan dalil kewajipan menuntut ilmu, di mana hadis daripada hadis Rasulullah SAW an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maksudnya Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Jadi perkataan fariidatun itu, kalau kita orang Melayu kita selalu sebut fardu kan. Jadi solat fardu, solat wajib lah. Jadi fariidatun itu membawa maksud fardu, dan hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Okay, seterusnya ilmu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okay, ilmu kita tengok satu-satu. Yang pertama, ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam. Jadi semua kita wajib belajar. Kalau kita tak belajar, kita akan dapat dosa. Itu ilmu fardu ain. Antara ilmu fardu ain adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga akhlak. Dan yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, di mana ilmu ini hanya wajib dipelajari oleh sesetengah golongan sahaja, tetapi jika tidak ada seorang pun umat Islam yang mempelajarinya ataupun melakukannya, semua umat Islam akan mendapat dosa. Kalau yang tadi semua wajib, yang ini sesetengah sahaja. Jadi antara contoh ilmu fardu kifayah ialah sains, ekonomi, kedoktoran. Jadi kita sekarang bila dah berkejaya, kita dalam bidang kita masing-masing, kita tak mampu kan Hakim nak belajar semua benda kan. Jadi kita dalam bidang kita. Jadi itulah ilmu fardu kifayah, di mana ilmu ini memberi kepentingan juga kepada manusia lain. Okay, seterusnya ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah yang kita pelajari tadi juga menentukan sama ada apa yang kita pelajari itu akan dapat pahala ataupun dosa. Jadi macam mana kalau kita nak dapat pahala daripada ilmu yang kita belajar? Mestilah digunakan ke arah kebaikan. Tetapi kalau seseorang itu menggunakan ilmunya itu ke arah keburukan, seseorang itu akan mendapat dosa. Okay, contoh yang paling mudah lah. Contohlah kalau macam ustazah dalam bidang pendidikan kan, mengajar murid-murid di sekolah. Jadi itu adalah perkara ke arah kebaikan. Jadi akan mendapat pahala. Macam itulah juga macam hakim dalam bidang pengacaraan kan, memudahkan urusan orang lain, itu pun dapat pahala. Yang dapat dosa ni macam mana pula? Okay, yang dapat dosa ni contohnya dia ada banyak ilmu berkaitan dengan bidang teknologi contohnya, dan dia menggunakan ilmu teknologi yang dia ada tu untuk nak menggodam maklumat untuk mendapatkan maklumat-maklumat peribadi orang lain secara tidak sah. Jadi semua tu perlukan ilmu kan Hakim. Tak boleh orang yang tak ada ilmu buat. Jadi dia menggunakan ke arah keburukan, maka dia akan mendapat dosa. Okay, jadi ilmu yang kita pelajari itu akan menentukan sama ada dapat dosa atau pahala berdasarkan amalan yang kita buat. Jadi apa saja ilmu yang kita dapat, kita perlulah menggunakannya ke arah kebaikan supaya dapat memberi kebaikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Ya, betul. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah juga dapat sekarang boleh dapat faham hukum mempelajari ilmu adalah wajib, dan juga ilmu terbahagi kepada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Jadi sekarang Ustazah rasa Hakim nak uji sikit murid-murid dalam talian untuk melakukan latihan.
Baik, sudah bersedia murid-murid dalam talian? Kalau sudah, tunjukkan sedikit tanda bersedia seperti ini. Okey, baik. Jadi Ustazah, persilakan. Semua dah bersedia. Jadi untuk soalan yang pertama ni Ustazah akan cabut. Siapa yang bernasib baik dia kena jawablah soalan ni. Okey, Jadi baik. Soalan Jom yang kita lihat pertama. siapa yang kena. Dalam ni ada 4 nama 4 murid dalam talian. Baik. Yang pertama adalah Sadiq. Sadiq. Okey. Sadiq, kejap Ustazah baca soalan dulu Sadiq. Jelaskan hukum menuntut ilmu berdasarkan hadis di bawah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ibnu Majah. Sadiq boleh jawab? Okey Sadiq, silakan. Hukum menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Okey, Okey, betul. tahniah, Sadiq. Okey, betul. Jadi Berapa ganjaran Ustazah? boleh bagi bintang. Bintang, okey. Bintang kepada Sadiq. Baik, tahniah Sadiq. Jadi betul lah jawapan Sadiq pada hadis tadi, faridatun itu adalah fardu iaitu wajib. Ya. Okey. Jadi Baik. seterusnya tentukan sama ada ilmu yang dinyatakan fardu ain atau fardu kifayah. Okey, jadi yang ini Ustazah akan cabut juga nama. Baik. Dan nanti murid yang terpilih ni akan pilih warna yang dia suka daripada kertas-kertas yang dipegang oleh Baik. hakim. Okey. Jadi yang pertama sekali iman. Okey, iman. Iman tak dapat. Itu lagu Ustazah Ya. Okey. Kita ada 4 warna. Sila pilih salah satu daripadanya. Warna biru. Warna biru. Okey, baik. Saya tunjukkan soalannya. Tauhid. Dalam fardu ain. Fardu ain. Betul ke Ustazah? Betul. Okey. Tauhid adalah ilmu fardu ain. Tahniah, Iman. kepada Iman. Seterusnya, Berapa ganjaran untuk iman Ustazah? 1 bintang juga. 1 bintang. Okey, seterusnya yang idrak. Okey, tahniah Iman. Idrak. Idrak boleh memilih warna Okey, tinggal lagi 3. Antara kesebelasan. kuning, hijau dengan oranye. Okey. Silakan Idrak. Warna merah. Warna Orange. oranye ya. Baik. Saya tunjukkan soalannya. Kedoktoran. Kedoktoran. Apakah jawapannya? Boleh juga angkat kad fardu jawapan. kifayah. Fardu kifayah Ustazah. Okey, ya betul. Okey, Kedoktoran adalah tahniah. ilmu fardu kifayah. 1 bintang juga, Hakim. Okey. Dan yang terakhir sekali tak ada orang lain dah, Akilah. Jadi Akilah boleh pilih sama ada tinggal warna kuning dan hijau sahaja. Okey. Baik. Warna hijau. Warna hijau. Okey, saya tunjukkan soalannya. Sains. Fardu kifayah Ustazah. Ya, betul. Bidang sains Okey. adalah fardu kifayah. Tahniah Tahniah juga. kepada semua. Jadi untuk segmen pertama semua mendapat Akilah pun 1 bintang. Okey, juga, tahniah kepada Akilah atas jawapan yang betul. Dan sekarang Ustazah kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Setiap perkara ada adabnya. Kita nak makan ada adab, dan kalau nak menuntut ilmu pun ada adabnya. Tapi apakah adab-adab menuntut ilmu? Jom kita belajar bersama dengan ustazah kita, iaitu Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Okey Ustazah, apakah adab-adab dalam kita menuntut ilmu Ustazah? Okey.
Terima kasih Hakim. Jadi Sama-sama. sebelum kita masuk kepada adab menuntut ilmu, kita kena tahu dulu ilmu itu ibarat cahaya seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa ilmu ibarat cahaya dan cahaya itu hanya akan memasuki hati yang bersih sahaja. Cahaya tidak akan memasuki ke dalam hati yang penuh dengan maksiat, hati yang penuh dengan dosa. Jadi sekarang Ustazah akan minta bantuan daripada Hakim untuk kita nak tunjukkan sedikit simulasi berkaitan dengan cahaya memasuki hati yang bersih. Okey. Jadi minta studio untuk gelapkan sekejap. Okey. Jom kita lihat simulasinya akan ditunjukkan oleh ustazah kita. Okey. Baik. Jadi Aiman Hakim akan buka lampu suluh. Okey. Okay, jadi lampu suluh itu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ibarat ilmu. Dan ilmu hanya akan memasuki yang ini. Hati yang berwarna merah adalah hati yang bersih. Jadi bila hati yang bersih dia akan direct masuk. Maksudnya kalau kita belajar ilmu, hati kita bersih, tak ada buat banyak dosa, ilmu akan melekat masuk dalam hati kita. Tetapi kalau hati penuh dengan maksiat, akan ada sesuatu yang dikatakan sebagai penghalang. Dia akan blok macam ni. Jadi bila cahaya itu dihalakan kepada hati, jadi kalau kita tengok dia tak kenalah sebab ada yang menghalang. Jadi sebab apa jadi macam tu? Kerana hati ini penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana untuk mendapatkan hati yang bersih macam ni? Jadi kita perlulah mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Okay, itu sahaja untuk simulasi kita hari ini. Okey, baik. Jadi itu antara gambaran kalau kita lihat bila mana hati kita gelap, ilmu tidak akan memasuki ke dalam hati kita. Okey, Tazah, seterusnya. Jadi untuk nak mendapatkan hati yang seperti ini, yang bersih kan, jadi kita perlulah mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Jadi kita akan tengok satu persatu apakah adab-adab yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan hati yang bersih supaya ilmu tu mudah meresap ke dalam hati kita. Yang pertama ialah niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar ni hanyalah kerana Allah, bukannya untuk nak mendapat pujian, bukannya untuk nak mendapatkan keistimewaan tertentu. Jadi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah bila niat kita ikhlas, Allah akan mempermudahkan urusan kita seterusnya. Dan yang kedua, memuliakan dan menghormati guru. Jadi sebagai seorang murid, kita perlulah memuliakan guru kita yang mengajar kita di dalam kelas. Bila guru mengajar, kita bagi tumpuan di dalam kelas. Bila guru bagi tugasan, kita kena buat apa, Hakim? Kita kena siapkan, Ustazah. Ya, betul. Kita kena siapkan kerja sekolah. Kalau kita ada masalah apa-apa, kita bagi tahulah kita tak sempat buat, kan? Jadi nasihat-nasihat guru yang berguna pun kita perlu cuba amalkan kerana guru sentiasa menasihati kepada perkara yang baik. Okay, yang ketiga, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Jadi apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk dalam perkara yang mungkar. Jadi kalau kita melakukan perkara yang mungkar, hati kita akan jadi yang mana, Hakim? Yang merah ke yang gelap ni? Yang gelap, Ustazah. Ya, dia akan jadi yang gelap ni. Jadi bila jadi yang gelap ni, macam mana ilmu tu nak masuk dalam hati kita? Betul. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang baik? Macam mana kita nak mengamalkan ilmu tersebut? Jadi kita perlu menjauhi semua perkara maksiat dan juga kemungkaran. Seterusnya yang keempat, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Jadi sebagai seorang murid, kita adakan masa-masa lapang kita di hujung minggu ataupun pada waktu petang. Jadi isilah dengan perkara yang berfaedah. Jadi kalau macam murid-murid yang di asrama mungkin boleh buat perbincangan kan, bersama dengan rakan-rakan. Lepas tu hujung minggu boleh buat kerja sekolah sama-sama ke. Jadi apa-apa sahaja perkara yang berfaedah. Jangan kita melakukan perkara yang tidak berfaedah. Itu yang keempat. Seterusnya yang kelima, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Sebab pepatah Arab ada mengatakan ilmu itu ibarat pokok, ibarat pohon, dan kalau kata ilmu itu tidak diamalkan, dia umpama sebuah pohon yang tidak berbuah. Ada pokok tapi buahnya tak ada. Jadi ada pokok tapi manfaatnya tidak boleh dinikmati, kan? Jadi kita tanam pokok ada daun je, buah-buah dia tak ada. Jadi tak mendapat manfaat. Jadi sebab itulah kita kena beramal dengan ilmu yang dipelajari. Seterusnya yang keenam,
tidak malu bertanya. Okay, jadi dalam kelas kadang-kadang ada murid yang tidak faham apa yang guru mengajar kan. Jadi bila tak faham, kita bertanya terus kepada guru. Jangan biarkan diri kita tu dalam persoalan yang sebegitu. Lepas tu sampai bila pun kita tak faham kan. Jadi kita terus berjumpa dengan guru. Bertanya di dalam kelas. Kalau kata tak sempat di dalam kelas, di luar kelas boleh jumpa. Lepas tu kalau macam zaman sekarang kan, kita ada banyak cara kan. Mungkin boleh WhatsApp guru ke, tanya kalau tak sempat nak berjumpa. Okay, jadi apa-apa pun kita kena bertanya kepada guru jika kita tidak faham sesuatu. Seterusnya, yang ketujuh, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sendiri kena ada kerajinan itu dari dalam diri murid itu sendiri. Okay, kita dah usaha, seterusnya kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa dan juga pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau kita berusaha, pasti Allah akan bagi kejayaan. Betul. Okay, seterusnya yang terakhir, yang ke-8, memohon doa dan keredaan ibu bapa. Jadi dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, sudah tentunya kita ada ibu bapa, dan ibu bapa itulah menjadi kunci kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi redha Allah terletak pada keredaan ibu bapa, dan kita kena sentiasa meminta ibu bapa supaya sentiasa mendoakan kita. Macam itulah juga kita sebagai ibu bapa pun, jika tengok anak ada yang bermasalah ke dalam akademik ke dalam perkara apa-apa pun, kita juga berdoa memohon pada Allah supaya Allah mempermudahkan juga urusan anak-anak, kerana doa, terutamanya doa ibu itu tiada hijab. Jadi itu antara adab menuntut ilmu, dan kita perlu laksanakan semua adab tersebut supaya hati yang kita dapat seperti ini, hati yang berwarna merah, iaitu hati yang bersih. Betul. Kita minta dijauhkanlah daripada hati kita menjadi seperti ini yang berwarna gelap. Seterusnya juga berkaitan dengan ilmu ini, Imam Asy-Syafi'i ada berpesan, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, az-zaka'u. Az-zaka'u ialah cerdas. Cerdas ni membawa maksud kita sentiasa menggunakan akal fikiran yang Allah bagi sewaktu kita menuntut ilmu tu, supaya akal kita sentiasa digunakan ke jalan yang baik, supaya kita sentiasa berfikir dan berfikir lagi kan. Jadi akan ada kecerdasan dalam diri kita. Seterusnya yang kedua, al-hirsu, iaitu keinginan yang tinggi. Dalam diri murid itu sendiri mesti ada keinginan. Jadi kalau kita murid itu sendiri pun tak nak kan, mak ayah saja yang bersungguh, cikgu-cikgu saja yang bersungguh, tak ke mana lah. Jadi perlu ada keinginan yang tinggi itu dalam diri kita juga yang menuntut ilmu, yang bergelar sebagai seorang pelajar. Yang seterusnya, yang ketiga adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Jadi berusaha bersungguh-sungguh dalam kelas bagi tumpuan, di luar kelas kalau cikgu bagi tugasan, siapkan. Jadi kalau tak faham, bertanya guru. Dan yang keempat, al-bulghatu, iaitu kewangan yang cukup. Yang ni kita tak dapat menolak lah. Zaman sekarang ni apa-apa pun memerlukan duit. Betul. Jadi nak belajar pun kena ada kewangan. Jadi kita kena buat persediaan kepada diri kita, terutamanya ibu bapa lah, daripada anak tu masih kecil kan, kita telah buat perancangan kewangan. Seterusnya yang kelima, suhbatul ustaz, berdamping dengan guru. Macam tadilah, kalau kata tak faham apa-apa, terus bertanya kepada guru. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman, iaitu tempoh yang panjang. Jadi dalam kita nak mempelajari sesuatu ilmu tu, bukanlah mengambil masa sehari ataupun sejam saja kan untuk kita nak memahami sesuatu ilmu. Jadi dia mengambil masa yang agak lama. Kalau kita tengok di Malaysia pun, sekolah rendah 6 tahun. Betul. Kan, sekolah menengah 5 tahun. Maksud kalau ada yang STPM sampai 7 tahun kan. Di peringkat ijazah pula ada yang 3 tahun, 4 tahun. Jadi satu tempoh yang agak lama, yang panjang. Jadi untuk kita nak menguasai sesuatu bidang. Jadi pesan Imam Asy-Syafi'i ini juga perlu kita laksanakan dalam diri kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, selain daripada adab-adab yang telah diberikan tadi. Okey, seterusnya berkaitan dengan adab menuntut ilmu ini juga ada satu kisah di dalam Al-Quran, iaitu kisah berkaitan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, yang terkandung dalam ayat 66 hingga 82 surah Al-Kahfi, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahawa ada seorang lagi yang lebih berilmu daripada Nabi Musa, dan orang itu adalah Nabi Khidir. Maka Nabi Musa pun berusaha untuk mencari Nabi Khidir untuk bagi tujuan menuntut
ilmu. Jadi di sini Ustazah inilah ada macam perjalanan lah nak menunjukkan, memudahkan penceritaan berdasarkan kisah tadi. Jadi Nabi Musa pun memulakan perjalanan bersama dengan sahabatnya iaitu Yusha' bin Nun dengan membawa bekal. Ada satu bekal dia bawa untuk perjalanan nak mencari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi mereka pun berjalan sehinggalah sampai di satu tempat. Bekal mereka ini, keluar daripada bekal ini adalah ikan. Ikan tu dia melompat jatuh ke dalam laut dalam keadaan yang luar biasa, dan ini disedari oleh Yusha', tidak disedari oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka meneruskan lagi perjalanan. Selepas itu Nabi Musa pun meminta untuk dibukakan bekal ini untuk dimakanlah, dan Yusha' pun memberitahulah peristiwa ikan melompat ini. Maka Nabi Musa alaihissalam pun memerintahkan supaya berpatah balik ke tempat tadi. Jadi mereka berpatah balik, dan di situlah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ada dekat sini. Jadi Nabi Musa pun memulakan pengenalan dia dengan Nabi Khidir dan juga menyatakan hasrat dia untuk menuntut ilmu. Maka Nabi Khidir membenarkan, cumanya dia bagi satu syarat. Ini syarat dia. Okay, syarat untuk menuntut ilmu bersama dengan Nabi Khidir, syaratnya ialah jangan mempersoalkan apa-apa yang dilihat sepanjang perjalanan. Jangan tanya apa-apa. Okay, jadi mereka pun meneruskan perjalanan dan mereka dengan menaiki perahu. Okay, bila menaiki perahu, mereka pun ke seberang. Menaiki perahu. Jadi bila sampai di seberang, Nabi Khidir telah mengeluarkan pisau dan juga membocorkan perahu tersebut. Lepas tu Nabi Musa pun bertanyalah kenapa dibuat macam tu. Lepas tu Nabi Khidir ingatkan semula kepada syarat tadi. Okay, dia kata dia minta maaf, mereka pun meneruskan perjalanan. Lepas meneruskan perjalanan, mereka berjumpa pula dengan seorang anak muda. Jadi Nabi Khidir mengeluarkan pisau yang ada tadi, yang digunakan untuk membocorkan perahu untuk membunuh anak muda ini. Dan dia mati dibunuh atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa mempersoalkan lagi kenapa dibuat macam tu, dan Nabi Khidir memperingatkan lagi tentang syarat ini, dan Nabi Musa berkata, kalau selepas ini aku masih bertanya lagi, maka kita akan berpisah. Jadi mereka meneruskan perjalanan dalam keadaan yang lapar sebab bekal tadi dah tidak ada kan. Jadi sampai di satu tempat di sini, tembok rumah ini hampir roboh. Maka dalam keadaan lapar sebegitu, Nabi Musa mengajak Nabi Khidir mengajak Nabi Musa dan juga Yusha' untuk membetulkan tembok ini. Maka Nabi Musa pun mempersoalkan dalam keadaan lapar sebegitu. Maka Nabi Khidir memperingatkan semula tentang syarat ini, jangan mempersoalkan apa-apa. Jadi mereka pun berpisah, dan sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir menceritakan sebab apa setiap perbuatan ini. Yang pertama ini, dibocorkan perahu kerana di sini ada seorang raja yang suka merampas sampan yang cantik. Di sampan yang cantik dia suka rampas. Jadi Nabi Khidir pun membocorkanlah supaya nak elak daripada dirampas. Jadi bila tak dirampas, dia boleh baiki lagi dan digunakan untuk mencari rezeki. Seterusnya, kenapa dibunuh anak muda ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ilmu yang luas kepada Nabi Khidir, boleh melihat masa depan anak ini, kerana di masa depan dia akan menjadi seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan menarik ibu bapanya sekali untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, kenapa perlu nak betulkan tembok ini? Kerana di bawahnya terdapat harta yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Jadi dikhawatiri kalau tak betulkan nanti orang lain akan nampak dan harta itu akan diambil oleh orang ramai. Okay, jadi daripada peristiwa ini dapatlah kita ambil pengajaran bahawa perlu ada kesungguhan seperti mana Nabi Musa nak mencari Nabi Khidir dalam menuntut ilmu, dan dalam masa yang sama bila kita sudah ada guru, kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu. Okay, itu kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi daripada kisah yang saya cerita, pada adab-adab tadi, kita akan buat sedikit soalan pengukuhan. Baik. Okay, soalannya, huraikan satu adab yang kebiasaannya anda praktikkan ketika menuntut ilmu. Saya minta mana-mana murid dalam talian untuk menjawab. Okey, siapa yang nak cuba? Siapa?
Idrak ataupun Sadiq, Iman ataupun Akilah yang ingin mencuba? Saya. Okey, silakan. Adab yang kebiasaannya saya praktikkan sewaktu menuntut ilmu ialah niat kerana Allah. Supaya ilmu itu mudah untuk masuk ke dalam hati. Okey, tahniah Idrak betul. Niat Okey. kerana Allah supaya ilmu mudah masuk ke dalam hati. Seterusnya, kita Baik. minta seorang lagi untuk memberikan jawapan. Mungkin murid perempuan. Okey, wakil dari murid perempuan, Iman atau saya. Akilah? Okey, silakan Akilah. Adab yang kebiasaannya saya praktikan ketika menuntut ilmu adalah memuliakan dan menghormati guru dengan sentiasa melakukan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, alhamdulillah. Okey. Tahniah Akilah menghormati guru dengan membuat tugasan. Jadi dua-dua jawapan yang diberikan oleh Akilah dan juga Idrak betul. Jadi hakim kena bagi bintang juga untuk Baik, mereka. tahniah kepada Idrak dan juga Akilah atas jawapan yang betul. Dan sekarang sementara saya nak letakkan ganjaran, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Bila sebut tentang menuntut ilmu, kita disarankan menjaga adab baik dengan guru mahupun ilmu. Tapi apakah kepentingan kita menjaga adab terhadap ilmu dan guru? Jom kita tanya kepada ustazah kita. Okey ustazah, apakah kepentingan kita menjaga adab ketika menuntut ilmu? Okey, terima kasih Hakim. Sama-sama. Kepentingan beradab ketika kita menuntut ilmu ialah yang pertama, kita akan mendapat ganjaran pahala. Maksudnya kita akan mendapat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kebaikan yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Jadi bila banyak pahala kita, insya-Allah kita mendoakan supaya kita semua akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah mendapat keberkatan ilmu. Okay, keberkatan ilmu ni maksudnya ialah ilmu yang kita dapat itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Dah mudah masuk sebab kita hati yang bersih tadi kan. Cahaya tu tadi terus direct masuk. Tak ada yang block, tak ada yang menghalang pun. Jadi kita akan mendapat keberkatan ilmu tu dengan cara ilmu mudah masuk dan juga kita sendiri mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yeah. Dan ilmu yang kita dapat itu pula bukan untuk kepentingan kita sahaja tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan kita sajalah yang dapat manfaat. Itu antara antara contohlah mendapat keberkatan ilmu. Seterusnya, orang yang beradab dalam menuntut ilmu juga, dia akan mencapai kejayaan dalam hidup. Okay, kalau kita tengok yang paling mudah sekali lah, kawan-kawan kita kan, murid-murid yang sentiasa menjaga adab dengan gurunya, dengan ibu bapanya, lepas tu rajin berusaha, selalu buat tugasan yang cikgu bagi. Jadi kalau kita tengok pelajar-pelajar yang macam ni dekat dunia pun kita dah nampak dia berjaya dalam akademik kan. Jadi di dunia ni pun Allah dah bagi kejayaan, tetapi yang paling penting kepada kita bukan kejayaan di dunia sahajalah, kejayaan di akhirat itu juga lebih utama. Jadi bila kita mengamalkan beradab dalam menuntut ilmu, itulah antara kepentingan yang kita dapat. Seterusnya yang keempat, kita akan mudah melakukan kebaikan dan juga ketaatan kerana ilmu akan masuk ke dalam hati yang bersih. Jadi bila hati kita bersih, kita akan mudah menerima ilmu, kita akan mudah melakukan, kita akan mudah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jadi ilmu yang kita dapat itu bukan sahaja kita gunakan untuk faedah diri kita, tetapi juga kita gunakan untuk manfaat orang lain. Contohnya macam doktor contohnya kan, dalam bidang kedoktoran, seorang doktor dia ada ilmu dalam bidang perubatan, tapi ilmu perubatan itu bukan untuk diri dia sahaja. Dia menggunakan ilmunya untuk merawat pesakit. Jadi dia juga memberikan ilmu, menggunakan ilmu yang dia ada itu untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Jadi kita mudah melakukan kebaikan bila kita sentiasa beradab dalam menuntut ilmu. Okay, seterusnya, hidup kita akan menjadi tenang apabila kita beradab ketika menuntut ilmu. Kita akan rasa tenang, tak ada musuh kan. Jadi
hati kita pun kita boleh rasa kerana hati kita tu dah bersih. Tak ada unsur-unsur maksiat, unsur-unsur dosa yang ada dalam hati kita. Jadi kita akan rasa ketenangan. Jadi ketenangan tu hanya akan dirasa oleh hati orang itu. Orang tu je yang akan rasa ketenangannya. Jadi kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan inilah, golongan yang sentiasa hatinya tenang kerana kita sentiasa beradab dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, orang yang beradab dalam menuntut ilmu ni akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat akan menghormati orang yang berilmu. Masyarakat akan menjadikan dia sebagai panduan ataupun sebagai rujukan, dan jika ada sesuatu masalah, masyarakat akan berjumpa dengan orang golongan ini, golongan yang berilmu. Jadi semua kepentingan ini menunjukkan bahawa pentingnya kita beradab dalam kita menuntut ilmu. Tak kisahlah pelajar itu di peringkat sekolah ke, di peringkat universiti ke, dan kita yang dah berkejaya ni pun sebenarnya masih lagi dalam proses belajar kan. Kita belajar daripada pengalaman kita. Jadi semua perlu untuk mengamalkan adab ketika menuntut ilmu. Seterusnya kita tengok pula, jika tidak beradab ketika menuntut ilmu, apakah akibatnya? Dia tak beradab, dia tak lakukan tak menghormati guru, lepas tu dia melakukan maksiat, tak menjaga hati dia. Jadi apa akibatnya? Yang pertama, seseorang itu susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Sebab apa jadi macam tu? Kerana macam tadi kan, hati yang gelap tadi tu macam ada sesuatu yang menghalang. Jadi cahaya tu tak boleh direct masuk ke dalam hati. Jadi sebab tu kita susah nak ingat apa yang cikgu ajar. Padahal cikgu baru je ajar kan. Jadi kita susah nak ingat. Betul. Tu antara sebablah kita boleh muhasabah balik diri kita kan. Yang kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh antara tidak beradab, ya tidak menghormati guru kan. Guru mengajar di dalam kelas, dia main-main di belakang, mengejek-ngejek guru. Itu pun dikira sebagai tidak beradab dan berdosa. Orang yang melakukan perkara sebegitu akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Jadi orang yang tidak beradab ni, ilmu yang dia belajar tu tak ada bagi apa-apa kesan yang baik kepada diri dia, tetapi dia akan gunakan ke arah keburukan. Kita dah belajar di awal tadi, bila guna ke arah keburukan, pastilah dia akan dapat dosa, takkan dapat pahala. Dan yang keempat, seseorang itu juga akan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif apabila dia tidak beradab dalam menuntut ilmu, kerana hatinya tidak bersih. Jadi bila hati tidak bersih, banyak anasir-anasir negatif tu cepat je, mudah je dia nak ikut. Tapi kalau hati kita bersih, hati yang bersih itulah akan menapis apa yang nak masuk dalam hati kita. Yang kelima, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita belajar, bila kita tidak beradab, ilmu yang dipelajari itu tidak dapat digunakan dengan baik. Kadang-kadang kita tak boleh nak mengamalkan, kita hanya ingat teori saja, tapi nak buatnya rasa susah. Itulah antara sebab-sebabnya ialah akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jadi kita perlu pastikanlah kita sentiasa beradab. Dan yang keenam, dipandang hina oleh guru dan masyarakat. Masyarakat pun tak suka, kita pun tidak suka kepada orang yang tidak beradab kan. Betul. Orang yang mempunyai akhlak-akhlak yang tidak baik ketika menuntut ilmu. Jadi masyarakat takkan berurusanlah dengan golongan yang sebegini. Jadi daripada apa yang Ustazah terangkan ni, Ustazah harap kita boleh mengamalkan adab ketika menuntut ilmu, kerana kita tahu jika kita beradab apa kepentingan-kepentingan dia, dan jika kita tidak beradab pula akibat dia akan menjerumuskan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah pun boleh faham apa yang Ustazah terangkan tadi. Dan sekarang ini kita ada sedikit aktiviti, iaitu lakonkan situasi berdasarkan gambar dan jelaskan pendapat anda tentang kesan yang akan berlaku kepada murid. Jadi ada dua tugasan. Yang pertama, lakonkan. Selepas lakonkan tu, bagi pendapat tentang apa kesan yang akan berlaku kepada murid jika berlaku situasi itu. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian sudah bersedia untuk melakonkan secara berpasangan. Okey. Bagaimana murid-murid sudah bersedia nak jadi pelakon? Okey, siapa yang akan mulakan dahulu Ustazah? Untuk situasi satu, Ustazah nak minta murid perempuan lah. Okey, murid perempuan sudah bersedia? Okey, silakan.
Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini saya akan belajar mata pelajaran matematik yang bertajuk tambah. Okey, cikgu nak tanya satu soalan dekat murid-murid. 5 tambah 4 berapa? Ada siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan. 9. Wah, betul lah. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Bangun. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, tahniah kepada Akilah dan juga Akilah sebagai murid. Ya. Iman sebagai guru, tahniah. Terima kasih. Dan situasi tadi tu adalah situasi seorang yang beradab ketika menuntut ilmu. Jadi saya nak minta sama ada Akilah ataupun Iman tolong jawab apakah kesan kepada murid jika mereka beradab ketika menuntut ilmu seperti yang kamu lakonkan tadi. Murid akan mencapai kejayaan dalam hidup kerana ilmu diperolehi diberkati oleh Allah. Ya, betul. Jawapan diberikan oleh Akilah. Tahniah. Ilmu yang diperolehi akan diberkati dan mereka akan mendapat kejayaan di dalam hidup. Okay. Ya. Itu untuk situasi 1, Baik. murid yang beradab ketika menuntut ilmu. Seterusnya, situasi 2. Yang ini Saza nak minta murid lelaki pula untuk melakonkan situasi 2. Okey, silakan pelakon-pelakon kita. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar tentang ilmu cahaya kehidupan. Waalaikumsalam. Baik, cikgu. Cikgu nak tanya, apa itu ilmu cahaya kehidupan, Idrak? Lawa kau, Fik. Idrak, sila jawab soalan cikgu. Fik, pagi tadi kau sarapan tak? Idrak, kamu tidak menjawab soalan cikgu. Saya sedang mengajar kamu ni. Ya, saya tahu, cikgu. Okey, terima Kamu kasih. tahu apa akibat tidak beradab dengan guru? Tak tahu, cikgu. Okay, terima kasih kepada Sadiq sebagai guru dan juga Idrak sebagai murid. Jadi apa yang dilakonkan tu adalah keadaan murid yang tidak beradab dengan guru. Jadi sekarang saya nak minta sama ada Sadiq ataupun Idrak menyatakan apakah kesan jika murid melakukan situasi seperti tadi yang tidak beradab ketika guru mengajar di dalam kelas. Okey. Antara akibat tidak beradab dengan guru ialah susah untuk mengerti ilmu kerana tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ya, betul. Tahniah jawapan Sadiq, susah untuk mengingati ilmu sebab duk bersembang dengan kawan kan. Jadi itu jawapan dua-duanya betul. Tahniah kepada semua dan saya berharap kita akan melaksanakan adab-adab ketika menuntut ilmu. Okey, tahniah kepada keempat-empat murid kita atas lakonan dan sementara saya nak bagi ganjaran kepada mereka. Seperti biasa kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Bila sebut tentang menuntut ilmu, kita disarankan menjaga adab baik dengan guru mahupun ilmu. Tapi apakah kepentingan kita menjaga adab terhadap ilmu dan guru? Jom kita tanya kepada ustazah kita. Okey ustazah, apakah kepentingan kita menjaga adab ketika menuntut ilmu? Okey, terima kasih Hakim. Sama-sama. Kepentingan beradab ketika kita menuntut ilmu ialah yang pertama, kita akan mendapat ganjaran pahala. Maksudnya kita akan mendapat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kebaikan yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Jadi bila banyak pahala kita, insya-Allah kita mendoakan supaya kita semua akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah mendapat keberkatan ilmu.
Okay, keberkatan ilmu ni maksudnya ialah ilmu yang kita dapat itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Dah mudah masuk sebab kita hati yang bersih tadi kan. Cahaya tu tadi terus direct masuk. Tak ada yang block, tak ada yang menghalang pun. Jadi kita akan mendapat keberkatan ilmu tu dengan cara ilmu mudah masuk dan juga kita sendiri mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ilmu yang kita dapat itu pula bukan untuk kepentingan kita sahaja tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan kita sajalah yang dapat manfaat. Itu antara antara contohlah mendapat keberkatan ilmu. Seterusnya, orang yang beradab dalam menuntut ilmu juga dia akan mencapai kejayaan dalam hidup. Okay, kalau kita tengok yang paling mudah sekali lah kawan-kawan kita kan, murid-murid yang sentiasa menjaga adab dengan gurunya, dengan ibu bapanya, lepas tu rajin berusaha, selalu buat tugasan yang cikgu bagi. Jadi kalau kita tengok pelajar-pelajar yang macam ni dekat dunia pun kita dah nampak dia berjaya dalam akademik kan. Jadi di dunia ni pun Allah dah bagi kejayaan, tetapi yang paling penting kepada kita bukan kejayaan di dunia sahajalah, kejayaan di akhirat itu juga lebih utama. Jadi bila kita mengamalkan beradab dalam menuntut ilmu, itulah antara kepentingan yang kita dapat. Seterusnya yang keempat, kita akan mudah melakukan kebaikan dan juga ketaatan. Kerana ilmu akan masuk ke dalam hati yang bersih. Jadi bila hati kita bersih, kita akan mudah menerima ilmu, kita akan mudah melakukan, kita akan mudah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jadi ilmu yang kita dapat itu bukan sahaja kita gunakan untuk faedah diri kita, tetapi juga kita gunakan untuk manfaat orang lain. Contohnya macam doktor contohnya kan, dalam bidang kedoktoran, seorang doktor dia ada ilmu dalam bidang perubatan, tapi ilmu perubatan itu bukan untuk diri dia sahaja. Dia menggunakan ilmunya untuk merawat pesakit. Jadi dia juga memberikan ilmu, menggunakan ilmu yang dia ada itu untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Jadi kita mudah melakukan kebaikan bila kita sentiasa beradab dalam menuntut ilmu. Okay, seterusnya, hidup kita akan menjadi tenang apabila kita beradab ketika menuntut ilmu. Kita akan rasa tenang, tak ada musuh kan. Jadi hati kita pun kita boleh rasa kerana hati kita tu dah bersih. Tak ada unsur-unsur maksiat, unsur-unsur dosa yang ada dalam hati kita. Jadi kita akan rasa ketenangan. Jadi ketenangan tu hanya akan dirasa oleh hati orang itu. Orang tu je yang akan rasa ketenangannya. Jadi kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan inilah, golongan yang sentiasa hatinya tenang kerana kita sentiasa beradab dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, orang yang beradab dalam menuntut ilmu ni akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat akan menghormati orang yang berilmu. Masyarakat akan menjadikan dia sebagai panduan ataupun sebagai rujukan, dan jika ada sesuatu masalah, masyarakat akan berjumpa dengan orang golongan ini, golongan yang berilmu. Jadi semua kepentingan ini menunjukkan bahawa pentingnya kita beradab dalam kita menuntut ilmu. Tak kisahlah pelajar itu di peringkat sekolah ke, di peringkat universiti ke, dan kita yang dah berkejaya ni pun sebenarnya masih lagi dalam proses belajar kan. Kita belajar daripada pengalaman kita. Jadi semua perlu untuk mengamalkan adab ketika menuntut ilmu. Seterusnya kita tengok pula, jika tidak beradab ketika menuntut ilmu, apakah akibatnya? Dia tak beradab, dia tak lakukan tak menghormati guru, lepas tu dia melakukan maksiat, tak menjaga hati dia. Jadi apa akibatnya? Yang pertama, seseorang itu susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Sebab apa jadi macam tu? Kerana macam tadi kan, hati yang gelap tadi tu macam ada sesuatu yang menghalang. Jadi cahaya tu tak boleh direct masuk ke dalam hati. Jadi sebab tu kita susah nak ingat apa yang cikgu ajar. Padahal cikgu baru je ajar kan. Jadi kita susah nak ingat. Betul. Tu antara sebablah kita boleh muhasabah balik diri kita kan. Yang kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh antara tidak beradab, ya tidak menghormati guru kan. Guru mengajar di dalam kelas, dia main-main di belakang, mengejek-ngejek guru. Itu pun dikira sebagai tidak beradab dan berdosa. Orang yang melakukan perkara sebegitu akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Jadi orang yang tidak beradab ni, ilmu yang dia belajar tu tak ada bagi apa-apa kesan yang baik kepada diri dia, tetapi dia akan gunakan ke arah keburukan. Kita dah belajar di awal tadi, bila guna ke arah keburukan, pastilah dia akan dapat dosa, takkan dapat pahala. Dan yang keempat,
seseorang itu juga akan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif apabila dia tidak beradab dalam menuntut ilmu kerana hatinya tidak bersih. Jadi bila hati tidak bersih, banyak anasir-anasir negatif tu cepat je, mudah je dia nak ikut. Tapi kalau hati kita bersih, hati yang bersih itulah akan menapis apa yang nak masuk dalam hati kita. Yang kelima, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi apa yang kita belajar bila kita tidak beradab, ilmu yang dipelajari itu tidak dapat digunakan dengan baik. Kadang-kadang kita tak boleh nak mengamalkan, kita hanya ingat teori saja tapi nak buatnya rasa susah. Itulah antara sebab-sebabnya ialah akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jadi kita perlu pastikanlah kita sentiasa beradab. Dan yang keenam, dipandang hina oleh guru dan masyarakat. Okay, masyarakat pun tak suka, kita pun tidak suka kepada orang yang tidak beradab kan. Betul. Orang yang mempunyai akhlak-akhlak yang tidak baik ketika menuntut ilmu. Jadi masyarakat takkan berurusanlah dengan golongan yang sebegini. Okay, jadi daripada apa yang Ustazah terangkan ni, Ustazah harap kita boleh mengamalkan adab ketika menuntut ilmu kerana kita tahu jika kita beradab apa kepentingan-kepentingan dia, dan jika kita tidak beradab pula akibat dia akan menjerumuskan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah pun boleh faham apa yang Ustazah terangkan tadi. Dan sekarang ini kita ada sedikit aktiviti, iaitu lakonkan situasi berdasarkan gambar dan jelaskan pendapat anda tentang kesan yang akan berlaku kepada murid. Jadi ada dua tugasan. Yang pertama, lakonkan. Selepas lakonkan tu bagi pendapat tentang apa kesan yang akan berlaku kepada murid jika berlaku situasi itu. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian sudah bersedia untuk melakonkan secara berpasangan. Okey. Bagaimana murid-murid sudah bersedia nak jadi pelakon? Okey, siapa yang akan mulakan dahulu Ustazah? Okay, untuk situasi satu, Ustazah nak minta murid perempuan lah. Okey, murid perempuan sudah bersedia? Okey, silakan. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini saya akan belajar mata pelajaran matematik yang bertajuk tambah. Okey, cikgu nak tanya satu soalan dekat murid-murid. 5 tambah 4 berapa? Ada siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan. 9. Wah, betul lah. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Bangun. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, tahniah kepada Akilah dan juga Akilah sebagai murid. Ya. Iman sebagai guru, tahniah. Terima kasih. Dan situasi tadi tu adalah situasi seorang yang beradab ketika menuntut ilmu. Jadi saya nak minta sama ada Akilah ataupun Iman tolong jawab apakah kesan kepada murid jika mereka beradab ketika menuntut ilmu seperti yang kamu lakonkan tadi. Murid akan mencapai kejayaan dalam hidup kerana ilmu diperolehi diberkati oleh Allah. Ya, betul. Jawapan diberikan oleh Akilah, tahniah. Ilmu yang diperolehi akan diberkati dan mereka akan mendapat kejayaan di dalam hidup. Okay. Itu untuk situasi satu. Baik. Murid yang beradab ketika menuntut ilmu. Seterusnya situasi dua. Yang ini Ustazah nak minta murid lelaki pula untuk melakonkan situasi dua. Okey, silakan pelakon-pelakon kita. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar tentang ilmu cahaya kehidupan. Waalaikumsalam. Baik cikgu. Cikgu nak tanya, apa itu ilmu cahaya kehidupan, Idrak? Lawa kau Fik. Idrak, sila jawab soalan cikgu. Fik, pagi tadi kau sarapan tak? Idrak, kamu tidak menjawab soalan cikgu. Saya sedang mengajar kamu ni. Ya, saya tahu cikgu. Okey, terima Kamu kasih. tahu apa akibat tidak beradab dengan guru? Tak tahu cikgu.
Okay, terima kasih kepada Sadiq sebagai guru dan juga Idrak sebagai murid. Jadi apa yang dilakonkan tu adalah keadaan murid yang tidak beradab dengan guru. Jadi sekarang saya nak minta sama ada Sadiq ataupun Idrak menyatakan apakah kesan jika murid melakukan situasi seperti tadi yang tidak beradab ketika guru mengajar di dalam kelas. Okey. Antara akibat tidak beradab dengan guru ialah susah untuk mengerti ilmu kerana tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ya, betul. Tahniah jawapan Sadiq, susah untuk mengingati ilmu sebab duk bersembang dengan kawan kan. Jadi itu jawapan dua-duanya betul. Tahniah kepada semua dan Ustazah berharap kita akan melaksanakan adab-adab ketika menuntut ilmu. Okey, tahniah kepada keempat murid kita atas lakonan dan sementara saya nak bagi ganjaran kepada mereka. Seperti biasa kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Make sure tengok fokus bola betul-betul. Okey. Dan kita hit. Okey. Wow! Wah, macam tu. Saya. Oi, apa tu? Main golf ke? Kau tahu apa sukan yang kami akan kongsikan kepada anda. Saksikan sehari Sabtu dan Ahad 7.30 petang bersama dengan saya Akmal Nazri dan Saya Coach Is. yap, hanya di Didik TV KPM. Coach, jom kita sama balik, coach. Ready. Okey. Okey, tengok semua full. Lagi ke depan. 1, 2, go. Didik TV KPM. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah bagi tahu beza antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Jadi apakah kelebihan orang yang berilmu? Jom kita dengarkan ulasannya dari ustazah kita, Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Okey ustazah, apakah kelebihan orang yang berilmu? Okay, terima kasih Hakim. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut kepada kelebihan orang yang berilmu, Ustazah nak minta seorang murid dalam talian ni untuk membaca dalil dan seorang lagi untuk membaca terjemahan. Okay, jadi Ustazah nak minta siapa-siapa yang sukarela. Ya. Okey, siapa yang nak bantu ustazah? Okey, Idrak. Okey, dipersilakan Idrak. Silakan Idrak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Idrak atas bacaan tadi. Terjemahan pula saya minta murid perempuan pula untuk membacakan terjemahan. Saya. Okey, dipersilakan Iman. Maksudnya, Allah mengangkat darjat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu antara kamu beberapa darjat. Okey, terima kasih kepada Idrak dan juga Iman atas bacaan ayat dan juga terjemahan tadi surah Al-Mujadalah ayat yang 11. Jadi daripada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah mengangkat darjat orang yang berilmu itu kepada beberapa darjat. Dan antara kelebihan orang yang berilmu ialah yang kita boleh tengok. Yang pertama, Allah meninggikan darjat orang yang berilmu mengatasi kedudukan orang yang berharta. Jadi orang berilmu walaupun dia tak berharta, tetapi dia adalah lagi tinggi darjat dia daripada orang yang berharta. Jadi kita kerana dengan ilmu yang seseorang itu ada, dia akan gunakan untuk diri dia dan ilmu yang dia ada juga dia akan sebarkan kepada orang lain. Lepas tu orang yang dapat tu sebarkan lagi, sebarkan lagi. Jadi sebab itulah ilmu tu semakin tersebar. Jadi dia berbeza dengan orang yang berharta. Seterusnya, yang kedua, orang yang berilmu atau ulama merupakan pewaris para nabi dan pemimpin ke jalan kebaikan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa dikatakan pewaris para nabi? Ulama ni adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi
para nabi kita tahu, nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah yang benar, memimpin manusia ke jalan kebenaran. Jadi orang alim ulama ini juga, orang yang berilmu ini juga akan memimpin kita ke jalan kebenaran. Tugasan yang diberi, yang dipikul oleh seorang ulama itu sama dengan tugasan, taklah mencapai tahap Nabi. Cuma Ustazah nak menceritakan dari sudut tugasan, nak membawa manusia ke jalan kebenaran itu. Jadi kelebihan orang yang berilmu yang kedua adalah menjadi pewaris para Nabi. Yang ketiga, menjadi contoh teladan juga kepada masyarakat. Masyarakat akan memandang tinggi kepada orang yang mempunyai ilmu, dan jika berlaku sesuatu masalah dalam masyarakat, mereka akan merujuk orang yang berilmu. Jadi menjadi rujukan, menjadi tempat untuk nak berbincang apa-apa suatu masalah kan. Jadi itu kelebihan yang ketiga. Seterusnya yang keempat, orang yang berilmu akan didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Ikan di lautan dan juga haiwan-haiwan lain di lautan akan mendoakan kita, orang yang berilmu. Cuma kita je lah tak dengar kan doa yang dibacakan oleh makhluk tersebut. Mereka juga adalah makhluk Allah yang hidup. Dan di bumi, makhluk di bumi, pokok dan angin, semua makhluk Allah di bumi juga akan mendoakan orang yang berilmu. Dan yang kelima, dipermudahkan jalan menuju ke syurga. Kerana apa? Kerana orang yang keluar menuntut ilmu ni ibarat berjihad di jalan Allah. Dan bila dia keluar berjihad, umpama orang yang menuntut ilmu dia keluar seperti mana dia berjihad di jalan Allah, dan jika dia meninggal dunia sewaktu keadaan itu, maka dia dikira sebagai orang yang syahid. Jadi orang yang syahid dah tentulah tempat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi orang yang dikategorikan sebagai murid, seperti murid-murid dalam talian, kamu berada di ini, kamu berada sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang yang berilmu. Seterusnya Ustazah nak tunjuk sikitlah tentang orang berilmu berlawanan dengan orang yang berharta. Kalau kita tengok sini ada banyak gelas-gelas kat sini kan. Betul. Jadi orang yang berilmu ni, jika dia ada ilmu, walaupun harta dia tak banyak asalnya, harta dia sikit je, tapi dengan ilmu yang dia ada, dia akan berusaha untuk berfikir untuk macam mana nak menambahkan harta dia. Jadi harta tu nanti akan bertambah lagi. Tetapi kalau seseorang itu hanya berharta saja tapi dia tak ada ilmu, dia hanya ada harta saja, jadi dia akan gunakan harta tu sesuka hati dia, dia akan boros kan. Lama kelamaan harta tu akan hilang sikit. Silap-silap hari bulan, lama-lama dia akan hilang semuanya. Jadi itulah bezanya orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Jadi pentingnya, bukan kata tak boleh nak mencari harta, tetapi kena ada ilmu. Pentingnya ilmu kepada kehidupan kita. Dan tokoh ilmuwan Islam yang terkenal dalam bidang fiqh, imam 4 mazhab kita, seterusnya Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Khawarizmi dalam bidang matematik, Al-Farabi dalam bidang falsafah, dan juga Jabir Ibn Hayyan dalam bidang kimia. Jadi daripada bahagian ini dapatlah disimpulkan bahawa kita perlulah sentiasa menuntut ilmu dengan adab-adabnya, kerana kita tahu kelebihan-kelebihannya. Jadi untuk aktiviti pengukuhan, ada satu soalan sahaja, iaitu orang yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu di jalan Allah. Itu adalah kenyataan yang diberi. Jadi soalannya berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan kelebihan golongan tersebut. Dan untuk ini Ustazah nak minta seorang murid sahaja untuk menjawab soalan. Okey, dipersilakan Akilah. Berdasarkan kenyataan di atas, kelebihan golongan tersebut adalah dipermudahkan jalan menuju ke syurga, kerana orang keluar menuntut ilmu ibarat berjihad di jalan Allah. Hal ini kerana orang yang menuntut ilmu perlu mengorbankan masa, tenaga dan harta. Kesimpulannya, kita hendaklah menuntut ilmu kerana menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Okey, bagaimana jawapan dari adik kita Ustazah? Tahniah kepada Akilah. Sebenarnya soalan ini soalan kategori kebat. Dan kebat dia, huraian dia memang kena panjang sebenarnya yang Akilah baca tadi tu, dan semua isi yang diberi oleh Akilah itu menepati ciri-ciri. Alhamdulillah. Tahniah jadi, Akilah. Tahniah kepada Akilah. Dan di manakah Ustazah murid-murid kita boleh dapatkan sebelum tu bagaimana Ustazah menilai prestasi murid kita hari ini? Secara keseluruhannya, kalau kita tengok dari sudut bintang kan, hampir sama, cuma ada 2 murid, itu Idrak dan Akilah lebih 1 bintang daripada murid-murid yang lain. Walau bagaimanapun keseluruhannya semua murid
Ustazah bagi 5 bintang dengan Okey, pencapaian tahniah hari kepada ini. semua murid kita hari ini. Dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustazah? Semua latihan pengukuhan yang terdapat dalam slot ini boleh didapati daripada pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Hafizah Mat Isa yang sudi bersama dengan kita. Juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudi bersama pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.